berkandaklah kepada dalil untuk nak lepas daripada hukum taklid. Maka di sinilah dalil. Kerana jikalau tiada ada zatnya. Kenapa ni? Kerana ni maknanya kenapa, sebab apakah salah pada maknanya wajib wujud sebab apa? Sebab apakah wajib wujud Allah, zat Allah Ta'ala? Sebab apakah mustahil tak ada zat Allah Ta'ala? Tak ada Allah, tak ada zat Allah itu mustahil. Kerana apa? Ada zat Allah Ta'ala atau wajib ada zat Allah Ta'ala itu. Kenapa? Maka di sinilah dalil alasan dianya. Kerana jikalau tiada ada zatnya. Ni dalil akli. Dalil akli maknanya kita kena fikirlah. Kita kena fikir, kena guna kiraan akal kita. Kenapa kata wajib ada? Kenapa kata mustahil tak ada zat Allah Ta'ala? Kerananya kita fikir begini. Jikalau tiada ada zatnya, zat Allah Ta'ala. Kalau zat Allah Ta'ala tidak ada, apa nak kata? Apa nak jadi? Nescaya tiada ada kudratnya dan iradatnya dan ilmunya. Kalau tidak ada zat, mestilah tidak ada kudrat. Mestilah juganya tidak ada iradat Allah. Mesti juga tidak ada ilmu Allah. Dan lain-lain lagi. Mestilah juga tidak ada hayat. Kalau tidak ada zat dan maka mestilah tidak ada kudrat, tidak ada iradat, tidak ada ilmu. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa mesti begitu? Mesti katanya tak ada zat, tak ada kudrat, tak ada iradat, tak ada ilmu. Kenapa kata begitu? Kerana semuanya tiga sifat sani, tiga yang disebut sani, kudrat, iradat, ilmu. Kerana semuanya itu sifat. Sebab kudrat itu kena atas sifat. Sebab iradat itu ialah sifat. Ilmu itu ialah sifat. Sifat kerana semuanya tiga-tiga yang disebut tadi, kudrat, iradat, ilmu itu kena atas sifat. Maka sifat ni sifat yang ada pada zat. Ini sifat panggil sifat libayanil waqi'. Yang ada tu nak bayat yang sebenarnya, nak beritahu, nak cerita yang sebenar. Sifat tu jenis sifat ni mesti kena menupani pada zat. Kerana tiga-tiga tu dikatakan sifat. Maka semua sifat mesti kena ada di zat. Mesti kena menupani pada zat. Dengan sebabnya sifat ialah perkara yang menupani pada zat. Seperti masin mesti kena menupani pada garam pada air laut. Begitulah. Kemudian kalau tidak ada zat Allah Ta'ala, mestilah tidak ada kudrat, mestilah tidak ada iradat, mestilah tidak ada ilmu dan lain-lain lagi. Kalau tidak ada ilmu dan jikalau tiada ada sifat itu, kalau tak ada tiga sifat itu, apa nak jadi pula? Tengok dia lazim kepada lazim, setangga, kita akan ikutlah fikiran dia. Jikalau tiada ada sifat itu, kalau tak ada iradat, kalau tak ada kudrat, kalau tak ada ilmu, apa nak jadi? Nescaya tiada ada alam ini. Nescaya alam ini tidak ada. Nescaya tiada ada alam ini. Alam ini tak ada. Tak akan ada. Kenapa boleh kata begitu? Sebabnya nak menjadikan alam ini mesti kena berkuasa. Mesti kena bersifat dengan sifat kudrat. Mesti kena ada perkuasaan.
mesti kena ada kudrat, sebab kudrat tu takluk dianya menjadi, setengah pada takluk dianya mengada dan meniada. Maka alam ini asal daripada tak ada, asal daripada tak ada, tiba-tibanya ada. Maka ada tu mestilah kena yang kuasa itu mengadakan, mesti kena ada kudrat. Kalau tidak ada kudrat, tak boleh buatkan alam. Tetapi kalau ada kudrat, kalau tidak ada kehendak, maka tak jadi buat juga. Mesti kena kehendak. Tetapi kalau nak kehendak itu, tak boleh kehendak, melainkan dia kena tahu. Maka mestilah bersifat dengan ilmu. Maka tiga-tiga ni tak boleh bersifat, melainkan kena bersifat dengan sifat hayat. Begitulah. Ingat akhirnya. Jadi, kalau tidak ada zat Allah Ta'ala, macam mana nak ada kudrat, macam mana nak ada iradat, macam mana nak ada ilmu. Sebab tiga-tiga perkara ni jenis-jenis perkara yang menupani pada zat. Kalau tidak ada air laut, tidak adalah masin. Kalau tidak ada umpama garam, tidak adalah masin. Sebab masin tak boleh ada dengan cara diri. Nah, masin tak boleh ada dengan cara sendirian dia, tak boleh. Mesti kena menupani pada umpama garam, umpama air laut dan lain lagi. Maka kalau tidak ada kudrat, tidak ada iradat, jikalau tiada ada sifat itu, kalau tidak ada kudrat, iradat, ilmu, nescaya tiada ada alam ini. Tak boleh ada makhluk ini, tak boleh ada alam ini, tak boleh ada. Sebab ada alam ini ada sebab dijadi. Sebab ada alam ini ada sebab dijadi. Kenapa kata begitu? Sebab alam ini ialah perkara yang baharu. Sebab alam ini ialah perkara yang baharu. Apa makna baharu? Ialah didului oleh tiada. Maknanya dia asalnya tidak ada. Alam ini asalnya tidak ada. Tiba-tiba sekarang tu ada. Tiba-tiba sekarang tu ada. Maknanya ada dianya kerana dijadi. Ada dia kerana dijadi. Maka nak jadikan alam ini mesti kena ada perkuasaan, mesti kena ada kehendak, mesti kena ada pengetahuan, tahu cara nak buat. Maka sifat tiga-tiga sifat ini mestilah kena ada pada zat. Kalau begitu zat Allah kena ada. Jadi akhir sekalinya kita berdalil bagi sifat wujud Allah Ta'ala ini ialah makhluk ini, artinya alam ini. Alam ini. Alam ini kena atas dalil. Alam ini ialah dalil. Alam ini ialah dalil. Adapun dia kata kerana jikalau tiada ada zat, nescaya tidak ada kudrat, iradat, ilmu. Kalau tak ada iradat, kalau tidak ada kudrat, iradat, ilmu, tak boleh ada alam ini. Itu cara memikir kita. Cara memikir, cara kita panggil bahasa Arab kata wajah istidlal. Cara kita ambil berdalil. Dengan maknanya pertama kalinya kita tilik kepada alam ini. Kita tilik kepada alam ini, maka tilik kepada alam ini, maka kita boleh tahulah alam ini ialah perkara yang baharu. Perkara yang baharu. Itu cara mulanya, tertib asalnya begitu. Kita tilik kepada alam ini, langit, bumi, yang jauh ialah, yang tinggi, yang jauh ialah langit, yang rendahnya ialah bumi, yang dekat dengan kita ialah diri kita sendiri. Kita tilik tu bahwasanya alam ini ialah perkara yang berubah-ubah, yang ada berubah. Daripada gerak kepada diam, daripada diam kepada gerak, daripada macam-macam perubahan. Maka setiap-tiap perubahan itu, benda yang ada perubahan itu ialah perkara yang baharu. Itu mana tanda katanya alam ini itu baru, makhluk ini baru. Sebab kita tengok ada berlaku perubahan pada alam ini. Perubahan tu kepada satu kelakuan kepada satu kelakuan. Daripada kelakuan bergerak kepada kelakuan diam.
daripada kelakuan gelap kepada kelakuan cerah, daripada pendek kepada panjang, daripada panjang kepada pendek. Katalah daripada muda kepada tua, daripada kecil kepada besar, maka itu semua bagai-bagai perubahan semua. Maka setiap-tiap perubahan tu ialah baharu. Maknanya setiap perkara yang ada perubahan tu mestilah perkara itu baharu. Jadi maknanya apabila kita tilik di situ tu, maknanya alam ini tu ialah perkara yang benda yang baharu. Maka sebut kata baharu maknanya asalnya tiada. Asalnya tiada, tetapi sekarang dia ada. Belum pada ada dia tiada. Maknanya mestilah kena ada yang tukang yang mengadakan dia. Mesti kena ada zat yang mengadakan dia. Yang buat alam ini ada tu mesti. Mesti kena ada. Begitu. Jadi maksudnya dalil ialah dalil bagi ada Allah Ta'ala itu ialah alam ini. Tapi alam ini jadi dalil bagi ada Allah Ta'ala itu tilik kepada baharunya. Bukan alam ini semata-mata alam ini jadi dalil bagi ada Allah Ta'ala, bukan. Bukan alam ini jadi dalil tilik kepada baharunya. Baharu alam inilah, tapi dengan secara ringkasnya, mana dalil? Ialah makhluk ini, alam ini. Tapi nak kira sebenarnya, baharu alam ini. Dengan sebab dia baharu itulah, dia ada dia baharu itulah, mesti kena ada yang menjadi. Maka yang menjadi itu dikatakan Tuhan. Itulah. Itu cara kita memikir, cara kita berdalil dengan dalil. Maka kita tahu sekadar itu dah lepas dah kita daripada taklid. Dah tahu mana dia dalil alam ini. Lepas tu cara berdalil pun kita dah tahu. Nak mengada alam ini dah ada sekarang, dulu dia tiada. Maka mestilah kena yang kuasa, kena ada kudrat, kena ada iradat, kena ada ilmu. Kalau tak ada tiga-tiga sifat ni, macam mana nak boleh buat? Maka tiga-tiga sifat ni tak boleh ada melainkan monopani pada zat. Kalau itu zat yang mengadakan alam ini mestilah ada. Suatu zat yang mengadakan alam ini mestilah ada. Itulah ada, itulah dikatakan wujud zat Allah. Ada zat Allah. Begitu. Alam ini tu apa dia? Iaitu mawujud yang lain daripada zat Allah dan sifatnya. Ini nak tafsir makna, nak mengenalkan akan alam. Iaitu alam. Alam, iaitu alam tu apa dia? Alam mawujud. Benda yang ada, yang lain daripada zat Allah dan sifatnya. Setiap-tiap perkara yang ada yang lain daripada zat Allah dan lain daripada sifatnya, sifat Allah, dikatakan alam semua. Walaupun berakal, artinya tidak berakal. Berakal tu mana mempunyai akal seperti kita manusia. Artinya tidak mempunyai akal seperti binatang-binatang, seperti kayu batu, maka itu pun dikatakan alam juga. Sebab alam tu maknanya setiap-tiap perkara yang ada yang lain dari yang bukan yang lain daripada zat Allah dan sifatnya dikatakan alam semua. Jadi maknanya Allah tak masuk dalam kata alam, zat Allah tak masuk di dalam alam, bukanlah dia alam. Sifat Allah pun bukan dia alam, tak masuk dalam panggilan alam. Sebab panggilan alam itu ialah yang lain daripada zat Allah, setiap benda yang ada yang lain pada zat Allah dan sifatnya. Itu alam. Maka tambahan sikit, alam. Maka daripada alam itulah kepada alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamina.
Rabbil alamin. Alamin tu daripada alam inilah, daripada lafaz alam inilah. Alam alamin. Tetapi dua-dua kalimah itu ada perbezaan. Alam dengan alamin ada perbezaan sedikit. Dengan sebabnya kalau katanya alam itu setiap-tiap benda yang ada yang lain daripada selain daripada zat Allah dan selain daripada sifat Allah. Sama saja dia tu mempunyai akal atau tidak mempunyai akal. Tetapi kalau sebut alamin, alamin, alamun, rabbil alamin. Kalau alamin gitu, dalam kaedah nahwu dia panggil apa dia? Mulhaq bagi jamak muzakkar salim. Tu kalau panggilan mengikut istilah nahwunya panggil mulhaq, salah satu daripada mulhaq jamak muzakkar salim. Maka alamin itu yang maksudnya dengan kata alamin setiap-tiap perkara yang ada yang lain daripada zat Allah dan sifat Allah yang berakal. Yang berakal. Jadi maknanya nak panggil alamin ialah benda yang ada yang lain yang selain pada zat Allah dan sifat Allah Ta'ala juga, tapi terkait dengan yang berakal, yang mempunyai akal. Kalau begitu kita manusia boleh panggil alamin, boleh panggil alam. Malaikat jin pun boleh panggil alamin, boleh panggil alam. Tetapi kalau kayu batu, binatang-binatang boleh panggil alam, tak boleh panggil alamin. Sebab mereka, sebab langit bumi, kayu batu, binatang-binatang tidak mempunyai akal. Maka tak boleh panggil alamin, hanya boleh panggil alam saja. Jadi pendeknya alam, sebut katanya alam tak kira mempunyai akal ataunya tidak. Mempunyai akal pun boleh panggil alam, asalkan ada benda yang ada lain pada zat Allah Ta'ala itu, lain pada zat Allah dan sifat, asalkan benda itu ada, walaupun berakal, walaupun tak berakal, kita panggil alam kesemuanya. Tapi kalau nak panggil kata alamin ataunya alamun, itu mesti syaratnya yang berakal. Maknanya kayu batu, binatang-binatang dan lain-lain lagi, tak boleh panggil alamin. Sebab mereka, walaupun yang maujud yang lain daripada zat Allah, tetapi tidak mempunyai akal. Begitu. Jadi maksud dengan alam di sini ialah maujud yang lain daripada zat Allah dan sifatnya, seperti langit, bumi, kayu, batu dan lain-lainnya. Seperti langit, bumi, kayu, batu dan lain-lain lagi. Manusia, jin, binatang, malaikat pun kesemualah. Angin pun ya juga, alamin alam juga, air pun begitu juga. Kita nampak tengok ke tak nampak, itu lain hal. Dikatakan alam semua. Itu makna maksud dengan kata alam. Kerana bahwasanya ada kalanya jauhar dan jirim yang bertempat sendiri-dirinya atau arad yang berjelira padanya dan bertempat menumpan dan bertempat menumpannya. Dan bertempat menupannya. Menupan padanya pada jahar dan jirim. Dan tiap-tiap daripada keduanya itu adanya kemudian daripada ketiadaan. Tengok. Jadi selepas pada kita dah tahu katanya kenapa boleh katanya zat Allah Ta'ala itu mesti ada. Sebabnya
Kalau tidak ada zat Allah Ta'ala, mestilah tidak ada kudrat Allah, tidak ada iradat Allah, tidak ada ilmu Allah. Kalau tidak ada tiga-tiga sifat itu, maka tak boleh nak ada, nascaya tiada ada alam ini. Mestilah tak boleh nak ada alam ini. Kenapa boleh kata begitu? Kenapa boleh katanya kalau tidak ada zat Allah yang bersifat dengan kudrat iradat tadi, tak boleh nak ada alam ini. Kenapa? Kerana kerana bahwasanya alam ini ada kalanya jauhar dan jirim. Ada kalanya alam ini jauhar dan jirim. Itu benda yang sama. Nak panggil jauhar pun boleh, nak panggil jirim pun boleh. Kerana alam ini itu ada kalanya jauhar dan jirim. Dengan mana itu jirim tu ialah jauhar, jauhar tu ialah jirim. Panggil ataf muradif. Mana satu benda. Dengan maknanya boleh panggil jauhar, boleh panggil jirim. Benda yang satu. Jauhar ataunya jirim itu apa makna? Yang bertempat. Ini sifat kasyifah. Apa ni nak tafsir mana jirim, mana jauhar. Yang bertempat mana yang mengambil tempat. Yang bertempat, yang mengambil tempat. Maksud dengan yang bertempat itu maksudnya ialah yang mengisi di tempat kosong. Yang mengisi di tempat-tempat kosong. Di mana kosong, dia boleh mengisikan, meletakkan tubuh dia di situ. Dengan maknanya kalau tempat itu dah ada yang lain di situ, dah penuh yang lain di situ, dah ada yang lain di situ, ia tak boleh ambil lah dia tempat di situ. Nah, itu maksudnya bertempat. At-tahayyuz. Jirim atau jauhar itu yang bertempat. Maknanya perkara yang mengisi di tempat-tempat. Bertempat sendiri-dirinya, mana dengan secara dirinya. Bertempat sendirinya, jadi dengan secara dirinya. Bukan dengan secara menumpani itu tidak. Bukan dengan secara menumpani, dia bertempat dengan secara sendirian dia. Bukan bukan bertempat dengan secara menumpani. Itulah dikatakan jirim, itulah dikatakan jauhar. Jadi mana yang bertempat tu dia panggil sifat kasyifah, nak takrifkan jauhar, nak mengenalkan jauhar dan jirim. Itu satu. Atau arad ataf pada jauhar dan jirim. Jadi kerana bahawasanya alam ini ada kalanya jauhar dan jirim atau arad. Jadi tak lepas pada dua tu. Jadi alam ini ada dua saja. Alam ini ada dua saja. Satunya dipanggil kata arad. Satunya arad. Yang keduanya boleh dipanggil dengan nama jauhar dan boleh dipanggil dengan nama jirim. Jadi jauhar dengan jirim itu satu benda. Jadi makhluk Allah Ta'ala alam ini artinya makhluk Allah Ta'ala itu terbahagi kepada dua benda saja, dua perkara saja atau dua jenis saja. Terbahagi kepada ada dua jenis saja, ialah satu jenis panggil arad, satu jenis panggil jirim pun boleh, panggil jauhar pun boleh. Jadi maknanya kerana alam ini, kerana bahawasanya alam itu ada kalan jauhar dan jirim yang bertempat dengan sendirinya atau natah arad. Jadi alam ini alam ini ialah
kena kepada jirim dan kena atas arat, kena atas jirim, kena atas atanya panggil jauhar, atanya kena atas arat. Tak lepas pada dua perkara tu. Atau arat yang berjelira. Yang berjelira padanya pada jauhar dan jirim. Dan bertempat menumpannya. Dan bertempat menumpannya, menumpan padanya pada jauhar dan jirim. Arat itu ialah perkara yang ada pada jirim. Arat itu ialah perkara yang ada pada jirim, yang mana tempat dianya ialah jirim, yang menumpani pada jirim. Begitu. Jadi maknanya arat itu ialah perkara yang menumpani pada jirim. Seperti masin menumpani pada garam, maka garam itu dikatakan arat, dikatakan jirim, dikatakan jauhar. Adapun masin tak boleh ada dengan secara sendiri, dia mesti menumpani pada pada garam masalan. Begitu juga empat persegi masalan. Mesti kena menupani di kertas kitab kita. Nipis selai kitab kita pun menupani pada jirim diri kertas. Diri kertas tu jirim. Apa tu? Empat persegi dia, nipis dia, barunya, kalau kitab baru, lamanya, semuanya dikatakan arat. Maka sebut katanya, apabila katanya alam ini tak lepas daripada dua perkara. Dan satunya arat, yang keduanya boleh panggil dengan nama jauhar, boleh panggil dengan nama jirim. Tetapi masyhur di dalam kitab Usuluddin, masyhur dengan nama jirim. Tetapi kalau masyhur dalam kitab makulat, artinya apa dia? Kitab mantik, maka masyhur dengan nama jauhar. Cumanya jauhar dan jirim tu satu benda. Jadi maknanya alam ini, artinya boleh panggil juga makhluk ini tu tak lepas daripada dua perkara inilah. Satu, dia tak lepas pada dua perkara ini. Sebabnya makhluk Allah Ta'ala alam ini ada kala ada sendiri. Ada dengan secara sendiri, ada kalanya ada dia tu dengan secara menumpani pada yang lain. Maka yang ada yang bertempat dengan secara sendiri itu dikatakan jauhar dan artinya panggil jirim. Yang ada dengan secara menumpani itu kita panggil dengan nama katanya arat. Maka tak lepas pada dua tu. Tetapi arat tu pula lah ada banyak bagai pula. Arat itu ada banyak bagai pula. Dibilang sampai 9 bagai arat. Seperti bermasa. Bermasa itu satu jenis arat. Bertempat itu satu jenis arat. Berkelakuan seperti panjang, pendek, itu satu kelakuan. Itu panggil kaif. Itu tengoklah dalam bahasan ilmu makulat, dia akan bahagi arat itu kepada 9 bagai arat pula. Tapi kita tahu katanya arat lah. Seperti tadi katanya berbaju. Berbaju pun satu jenis arat juga. Pakai baju, berbaju, keadaan baju ada di tubuh kita tu pun arat juga. Duduk berjalan itu pun arat juga. Sebab tu panggil kaif. Adapun jirim, maka jirim itu terbahagi kepada dua. Jirim tu ada kalanya jirim ada kalanya boleh dibelah bagi, terima belah bagi, itu panggil jisim. Jirim kalau terima berbelah bagi, terima mengasingkan setengah pada setengah, terima berbelah bagi, kita panggil jisim. Kalau jirim itu tak terima berbelah bagi, kita panggil jauhat firid. Itu pula. Itu sebagai tambahan untuk nak kenal alam ini, makhluk ini. Habis itu kita kembali kepada asal cerita kitanya.
Kenapa boleh katanya mesti ada zat Allah Ta'ala? Sebabnya kalau tak ada zat Allah Ta'ala tak boleh ada alam ini. Lepas tu apa sebabnya kalau tak ada zat Allah Ta'ala, kalau tidak ada zat Allah Ta'ala tak boleh nak ada alam ini? Kerananya alam ini tu baik dia tu kena atas jirim, baik dia hanya kena atas arad. Dan tiap-tiap daripada keduanya. Sikit-sikit lagi. Takut tak faham makna yang berjilirah. Tak tahu orang sana cakap tak. Kalau orang petani cakap berjilirah. Maksud berjilirah tu seperti kata tadi tu, masin berjilirah pada garam. Mana menupan tu lah. Mana menupan. Tapi maksud asap berjilirah tu mana berjerat seperti kita tuangkan air atas batu, atas semin, maka air itu berjerat masuk dalam semin. Kita tuangkan air di atas kain, maka air itu berjerat masuk dalam daging kain, dalam isi kain. Itu asal maksudnya, asal makna jelira. Tetapi maksud di sininya maknanya menupani itulah. Arad menupani pada jirim. Maknanya seperti bulat masalan tak boleh ada, melainkan kena ada seperti pada bola-bola. Begitulah. Keras tak boleh ada dengan secara diri, melainkan dengan secara menupani pada umpama batu, besi. Begitulah. Itu maksud katanya berjilirah. Habis itu, kerana alam ini ada kalanya jauhar, boleh panggil jirim juga, ada kalanya arad. Maka dan tiap-tiap daripada keduanya. Dan tiap-tiap daripada keduanya. Dan tiap-tiap daripada keduanya, daripada jirim dan arad tadi, adanya kemudian daripada ketiadaan. Jirim ataunya arad tadi, jirim dan arad tadi, ada dianya kemudian daripada ketiadaan. Apa kita panggil? Baharu. Jadi maknanya alam ini ialah benda yang baharu. Sebab alam ini ialah jirim dan arad kan. Jirim pun alam, arad pun alam. Maka kedua-dua itu ada dia kemudian daripada ketiadaan. Ada kemudian daripada ketiadaan, itu kita panggil apa dia? Benda baharu. Kita panggil baharu. Ada dia ada dia kemudian daripada ketiadaan. Itu maksudnya alam ini perkara yang baharu. Maka jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan keduanya atasnya. Dengan sebab dulu asal belum pada ada alam ini, belum pada nak ada itu arad ataunya jirim tadi itu, dia tidak ada. Maka belum pada ada dianya, maka jadilah ada dan ketiadaan itu. Maka jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan keduanya. Ada alam ini, ketiadaan alam ini. Maka kedua-dua ada dan tiada itu kedua-dua itu bersamaan keduanya. Ketiadaan, maka jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan keduanya. Ada dan tiada atasnya, atas tiap-tiap daripada kedua. Atasnya, atas tiap-tiap daripada kedua, atas alam ini.
bersamaan ada dan tiada itu seperti seperti neraca. Dibandingkan seperti neraca yang bersamaan dua daun bagi neraca. Maka tiada boleh rendah salah satu atas yang satu lagi. Melainkan dengan ditindih. Melainkan dengan ditindih, mana dengan sebab ditindih, dihimpit, diletak suatu yang berat, dengan suatu yang berat, maka jadilah berat kepada mana-mana sebelah. Jadi maksudnya cara kita memikirkan bahawasanya alam ini yang ialah ilmu baik kena atas jauhar baik kena atas arat pun sama, perkara yang baru. Maknanya belum pada ada tu dia tidak ada lagi. Maka ketika dia belum pada ada, dalam keadaan tak ada dulu, maka dia tu bersamaan di antara ada dan tiada. Bahkan asal tu tidak ada. Bahkan asal tu tidak ada. Maka tilik kepada alam ini, sekarang apabila Allah Ta'ala menjadikan dia itu, kita panggil alam ini, kita panggil makhluk ini, kita panggil benda yang baru. Tetapi belum pada ada dia tu kita panggil benda imkan, benda mungkin. Dengan sebab harus data dia tu ada dan tiada. Kita panggil benda mungkin, benda yang bersamaan di antara ada dan tiada. Bersamaan di antara ada dan tiada. Nak bandingnya seperti dua daun daripada dua daun bagi neraca. Maka dua daun bagi neraca itu kedua-dua belah dia tu ia sama berat. Dia sama berat. Maka apabila bersama berat tu ia tak jadi berat mana-mana satu, tak jadi rendah mana satu, tak jadi sengit dianya, tak jadi rendah satu, tinggi satu tu, melainkan kena masuk benda yang ada yang berat di atas salah suatu. Dia tak boleh duduk dia diam saja, dia nak jadi rendah satu, tinggi satu, jadi sengit di sebelah tu tak boleh jadi. Mestilah kena ada suatu benda yang memberat kepada mana-mana sebelah daripada dua daun itu. Maka dia katanya, demikianlah alam ini tiada membenar akal akan adanya dengan ketiadaan yang membuat. Maka alam ini dengan sebab belum pada dia nak ada, kalau kita tilik tu sama di antara ada dan tiada. Sama di antara ada dan tiada. Tapi setengah katanya bukan sama di antara ada dengan tiada. Bukan sama. Bahkan yang betulnya di sisi setengah tu dia katanya berat sebelah balik tiada. Bukan bersamaan. Sebab apa? Sebab asal dia tiada. Maka asal dia tiada, maka ala kulli hal tiba-tiba alam ini tu ada. Daripada tak ada kepada ada. Kalau kita kira di sini, dia katanya bersamaan ada dengan tak ada. Tiba-tiba jadi berat sebelah balik ada. Tiba-tiba bersalin jadi bertukar jadi ada. Kalau mengikut setengah katanya berat sebelah balik tak ada. Tiba-tiba yang beratnya tak ada, yang ringan tu ada. Tiba-tiba jadi bersalin, jadi bertukar, apa? Jadi berat sebelah balik ada, ringan sebelah balik tak ada pula. Sebab alam ini sekarang dia dah ada. Maknanya ada satu perubahan daripada tak ada kepada tiada. Maka akal kita memikirkan bahawasanya mestilah kena ada yang mengadakan. Kalau tidaknya, dia duduk dalam keadaan imkan. Kalau tidaknya, dia duduk dalam keadaan imkan, tak boleh nak kata terima ada, terima tak ada. Bersamaan di antara ada, bersamaan di antara ada dan tiada. Sama berat di antara ada dan tiada. Artinya nak kata berat sebelah balik tiada di atas, terlebih berat sebelah balik tiada, terberingan sebelah balik ada. Sebab asalnya tiada. Tiba-tiba jadi ada. Maka akal kita tak terima, malaikat mesti kena ada yang mengadakan. Mesti kena ada yang memberatkan mana-mana satu daripada dua belah itu. Sebab itulah yang katanya demikianlah alam ini tiada membenar akal
akan adanya dengan ketiadaan membuatnya. Dengan ketiadaan yang membuatnya, tukang yang membuatnya. Dan yang membuatnya itu mesti bahawa adalah ia yang mempunyai kudrat dan iradat dan ilmu. Pasal itu katanya zat Allah yang bersifat dengan kudrat, dengan iradat, dengan ilmu. Kalau tidak ada tiga sifat itu tak boleh nak mengadakan alam ini. Maka dia katanya demikianlah alam ini tiada membenar akal, tak terima akal kita sama sekali sekiranya kalau dia ada. Dengan sebab asal dia tidak ada. Tiba-tiba sekarang dia tu ada dengan ketiadaan yang membuat. Dengan tidak ada siapa yang membuatkan dia. Dengan tidak ada tukang yang membuatkan dia, akal kita tak terima. Sebab sesuatu benda tak boleh nak mengada, tak boleh berubah daripada suatu perkara kepada satu perkara, melainkan kena ada yang mengubah. Sebab i'tikad kita yang sebenarnya, suatu perkara tak boleh berubah daripada satu kelakuan, satu rupa kepada rupa yang lain, daripada satu kelakuan kepada kelakuan yang lain, daripada gerak kepada diam, daripada sakit kepada sihat, daripada sihat kepada sakit, daripada gelap kepada dia cerah, daripada gerak kepada diam, daripada diam kepada gerak, tak boleh nak tukar ganti begitu, melainkan mesti kena ada yang mengubah. Tak boleh berpindah daripada tak ada kepada ada, mesti kena ada yang mengubah daripada tak ada kepada ada. Sebab akal kita tak boleh nak fikir. Tak ternafak. Kalau tak ternafak, tak boleh terima pada akal kita sekiranya jadi berubah dengan sendiri itu, bersalin kelakuan, bertukar kelakuan dengan secara sendiri, akal kita tak nampak. Kalau gitu asalnya tak ada, tiba-tiba ada, maka mestilah kena ada yang mengubahkan daripada tak ada kepada ada. Maksudnya kena ada yang menjadi. Maka mestilah kena ada suatu zat yang menjadikan dia, mengubahkan daripada tak ada kepada ada. Kemudian zat yang nak mengada tadi tu, mestilah dia tu bersifat dengan kudrat, mesti bersifat dengan iradat, mesti bersifat dengan ilmu. Mestilah mempunyai kudrat, mempunyai iradat, mempunyai ilmu. Tiga-tiga tu kudrat, iradat, ilmu yang sempurna. Kena mesti mempunyai kudrat yang sempurna. Kalau kudrat tak sempurna, boleh buat setengah, tak boleh buat setengah pulanya. Kalau tidak ada ilmu yang sempurna, maka tak boleh juga nak buat jadi begitu indah, begitu comel. Maka yang membuatkan tadi itu siapa? Iaitu Allah, dan iaitu yang membuatnya itu. Iaitu yang membuat itu Allah Ta'ala. Ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pendek katanya, cara kita berdalil untuk nak yakin katanya Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, mustahil tak ada zat Allah itu, kita berdalil dengan dalilnya ialah alam ini. Tapi alam ini jadi dalil bagi ada Allah Ta'ala di sudut mana? Ialah tilik kepada keadaan dia itu yang baharu. Sebab alam tu tak lepas pada jahat dan arad dan jirim, atau arad dengan jirim. Maka tiap-tiap alam semuanya baru. Baru tu maknanya dulu dia tiada, sekarang dia ada. Maka nak jadi perubahan daripada tak ada kepada ada, mestilah kena ada yang mengadakan. Mesti kena ada zat yang mengada. Zat itu pun mesti bersifat dengan kudrat iradat yang sepenuh. Itulah cara kita memikir. Itulah apabila kita boleh fikir begitu, itu maknanya kita dah tahu wajah istidlal. Memanglah kita tu dah lepas daripada jadi orang taklid. Itulah lebih kurang huraian dianya. Tetapi belum selesai lagi. Dia ada lagi kata, maka alam ini adanya kemudian daripada ketiadaan. Maka alam ini adanya kemudian daripada ketiadaan, itu dalil artinya penunjuk atas ada zat
yang menjadikan dia. InsyaAllah kita sambung lagi. Maka untuk hari ini kita sekadar itu dulu. Akhir dengan kata maka alam ini. Wallahu alam, alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعلنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردنا علينا وافتح إلى سبحان ربك رب العزة ما يصفون